Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi Ambo FM. Kepuasan anda inspirasi kami, yang mana radio ini adalah radio kendalian sepenuhnya oleh rakan-rakan OKU Penglihatan yang aktif dan sentiasa mendekati pendengar. Saudara, berbicara tentang soal OKU ini saudara. Jadi kalau anda dapat mendengarkan ataupun mengikuti siaran langsung sidang parlimen hari Khamis yang lalu, yang mana isu OKU ini telah dapat kita sama-sama dengar di parlimen yang telah dibawakan oleh Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, iaitu Ahli Parlimen Kota Raja. Jadi untuk mendapat kupasan lanjut mengenai isu ini, bersama-sama di talian ketika ini seperti yang saya janjikan ialah Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar YB? Sihat pagi ini? Alhamdulillah, syukur. Jadi kami warga Ambo FM dan OKU seluruhnya merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian YB untuk membawa sebenarnya isu OKU ni supaya dapat didengari oleh ahli-ahli parlimen, khususnya pihak kerajaan YB. Ya. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan di dalam perbahasan belanjawan 2013 ini. Saya cuba untuk menimbulkan beberapa perkara yang berkaitan dengan OKU lah di dalam bajet ini. Jadi YB, apakah reaksi Parlimen Malaysia, khususnya pihak kerajaan, bila isu ini diperdengarkan YB? Okay, kita baru mengemukakan perbahasan. Jadi kita mengharapkan bahawa ada respon terhadap apa yang saya bangkitkan di dalam jawapan menteri nanti. Ya, jadi dalam tradisi sidang parlimen, setiap ahli parlimen itu berkesempatan untuk mengemukakan apa sajalah, ya. Dan kemudian ada respon pada menteri. Hanya hari ini baru mula respon daripada menteri-menteri lah. Jadi belum dapat respon daripada kerajaan. Tetapi daripada sahabat-sahabat saya daripada Pakatan Rakyat, alhamdulillah mereka mengucap tahniah lah, kerana saya bercakap hanya mengenai OKU hari itu. Jika kita dengar YB, kalau kita dengar perbahasan daripada rakan-rakan ahli parlimen lain yang mempunyai masa yang panjang, dan kadang-kadang bukan nak kata apa YB, perbahasan tu tidak menjurus pada bajet 2013 pun, tetapi YB yang membawa isu yang jarang-jarang kita dengar. Dan bukan senang untuk membawakan isu-isu OKU ni di parlimen, tetapi sebenarnya saya nak berterima kasih kepada OKU sendiri, daripada gerakan OKU Bangkit, yang sebenarnya telah bertemu dengan saya dan juga saya telah mengaturkan satu taklimat lah dengan ahli-ahli parlimen daripada pakatan. Jadi mereka telah mengemukakan kepada kita banyak perkara lah. Jadi saya dengan sebenarnya rasa sangat insaf lah tentang suara OKU ini tidak dapat dibawa dengan sebaiknya. Dan tambahan sekarang kita tidak ada langsung wakil OKU di dalam Dewan Negara. Betul. Ya? Saya kalau ikutkan hati saya suka kalau ada wakil OKU dalam Dewan Rakyat. Tetapi masanya belum tiba agaknya. Rakyat Malaysia sendiri secara keseluruhan belum lagi mempunyai kesedaran tentang OKU itu, ya. Jadi sebenarnya kesedaran masyarakat umum perlu dipupuk YB, untuk supaya OKU ini tidak diasingkan ataupun diberi hak sama rata dengan masyarakat normal yang lain YB. Kita perlu mengubah pemikiran masyarakat. Persepsi YB. Persepsi tanggapan. Persepsi masyarakat sekarang ini lebih kepada nak bantu OKU hanya dengan memberi bantuan. Jadi persepsi kerajaan juga perlu mengubah, ahli politik juga perlu mengubah daripada tanggapan pembangunan hanya berdasarkan bantuan kepada pembangunan yang berdasarkan hak, ya. Hak OKU seperti juga orang-orang yang upaya, orang-orang normal. Jadi ini kita kena banyaklah, bukan setakat rakyat, kaki tangan awam, penjawat awam,
pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua jabatan, menteri-menteri pun. Seluruhnya. Seluruhnya. Bila kita bertanya mengenai soalan OKU di Parlimen, biasanya pihak kerajaan akan menjawab, oh kami telah buat tu, kami telah buat ni, kami telah buat ini. Maknanya dia jawapan yang agak stereotip. Sedangkan OKU datang mengadu pada kita bahawa apa yang dipaparkan dalam misalnya website Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, indah khabar daripada rupa. Indah khabar dari rupa. Jadi tidak, maknanya dia tidak ada tekad politik yang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa pembangunan menyeluruh OKU. Sebab OKU kita ada terlampau tidak homogenes. Jadi betul. kita tidak boleh menyediakan satu program pembangunan yang buat satu semua boleh pakai. Betul YB. Sebab OKU ni tidak sama YB. Tidak sama. Jadi banyak perkara sebenarnya yang saya nak bawa. Hari tu saya tak cukup masa. Saya hanya diberi 20 minit dan saya tak habislah. Saya terpaksa baca sebab kalau saya membentangnya secara berdiskusi dan secara santai, saya tak habis fakta. Betul YB, betul. Jadi saya prepare dan saya baca sebab saya nak, pertama saya nak bagi tahu kepada ahli parlimen dan semua rakyat Malaysia bahawa anggaran OKU populasi dan setiap populasi dalam 15%. Dulu 2010 ke belakang itu dulu katakan 10%, tapi sekarang angka ini telah disemak semula oleh United Nations sendiri. Betul yang ia ada 15%. Kalau 4.2 juta, maaf. Sebab rakyat kita 28 juta. Kalau 15% 4.2 juta. Dan angka ini kita jangka akan meningkat sebab kita ada kemalangan, umur rakyat semakin panjang. Bermacam-macam YB Bermacam-macam. Jadi OKU daripada lahir sampai akhir, orang kata sepanjang orang kata satu umur daripada lahir sampai ke mati tu ada je. Jadi kalau kita tak sedar, kita menjangka 4.2 juta rakyat kita OKU, persediaan kita untuk menghadapi ini amat lemah. Amat lemah, ya betul. Kita hanya ada yang berdaftar 361,000 saja. Maknanya tak sampai 10% daripada OKU yang kita jangka OKU ini berdaftar. Di sini pun kita boleh menyarankan kepada pihak kerajaan supaya pendaftaran OKU itu menjadi wajib, mandatory. Terutama bagi anak-anak yang dilahir dengan dengan kecacatan. Jadi dari awal, dan sekarang ni dia secara sukarela. Ada ibu bapa yang tak mendaftarkan. Disimpan YB. Disimpan sebab dia malu dan sebagainya. Tapi kalau kita mewajibkan pendaftarannya, makna dari pihak lahir dan di hospital, kalau berjumpa saja dengan orang OKU, kalau mereka tak daftar, maka wajib pihak hospital untuk mendaftarkan. Walaupun mereka tak perlukan bantuan, misalnya mereka daripada keluarga yang mampu dan sebagainya, tetapi di segi data itu kita perlu ada untuk perancangan masa depan pembangunan OKU. Jadi